Aku nak sentuh pasal Arsenal dulu Yep. sikit. Ini adalah sebuah pasukan Arsenal yang buat bertahun-tahun kita mengkritik mentaliti mereka, kita mengkritik kebolehan mereka ataupun kegagalan mereka untuk bangkitkan diri dalam situasi-situasi susah. Tetapi pasukan Arsenal kali ini ada satu major penambahbaikan yang boleh kita bandingi dengan contohnya Arsenal musim lepas. Ini adalah Arsenal yang akan bermain bola sepak dengan inisiatif untuk mengawal tempo perlawanan, tidak mahu duduk ke belakang. Tak kisahlah siapa dia orang lawan pun, the initiative is theirs. Inisiatif tu milik Arsenal dalam perlawanan tersebut. Bila mereka concede first goal daripada Marcus Rashford tu, dalam situasi-situasi tahun-tahun lepas, aku mungkin akan menyifatkan ia sebagai a major blow yang mungkin boleh membunuh terus emosi dan juga motivasi pemain-pemain Arsenal on the day. Tapi tidak, Faiz. Kalau hang tengok body language mereka selepas bolos pun, body language tu pun aku dah seram dah. Bila hang nampak cara pemain-pemain tu membawa bola semula ke kawasan tengah dan mahu memulakan semula perlawanan, body language diorang at that point was on a different planet altogether. Di waktu itu yang aku sebenarnya dapat rasakan malam ini adalah malam Arsenal. Kerana anda bermain di laman sendiri, fanbase selalunya bila opposition team scores the first goal, fanbase selalunya akan terdiam buat sebentar. Tetapi tidak di Emirates, Faiz. Kalau hang dengar the exact noise levels at the Emirates hari tersebut, hang akan tahu bahawa even when Rashford scored, Emirates tidak senyap. Emirates masih dipenuhi dengan confidence dan benda itu was reflected on the players yang juga masih merasakan bahawa ini adalah perlawanan mereka. Hasilnya hanya beberapa minit kemudian Eddie Nketiah, and the raw, the noise levels bila Eddie Nketiah score gol penyamaan tu, Faiz, adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah detik di mana aku sebagai seorang penyokong menerima realiti bahawa ada satu tempoh di antara kedua-dua pasukan. Tempoh yang aku maksudkan ni, Arsenal berada di tahun ketiga revolusi di bawah Arteta. Tahun ketiga penambahbaikan. Man United berada 6 bulan di dalam revolusi baru Erik ten Hag. Penambahbaikan Erik ten Hag. Dan that difference in timeline adalah apa yang membezakan mereka di atas padang hari itu. Ini bukan saja sebuah tactical battle. Ini adalah sebuah timeline battle, recovery battle. Di antara dua gergasi yang telah pun disakiti, yang tersakiti buat sekian lama dan kini mahu bangkit semula dan berada dalam fasa berbeza dalam perjalanan masing-masing, and hang boleh nampak perbezaan tu di atas padang. Kerana even when Man United scored the second goal and berada 2-1 di atas, at no point did aku rasa macam ini adalah game yang mana United akan menang. At no point. Aku nak Man United menang, tapi aku tak pernah rasa selesa. Dia berbeza dengan contoh any other game yang mana United score dulu, ataupun contoh lawan Man City hari tu. When United scored in that game, hang boleh tahu yang this is going to be United's game. Tapi this time around tak, Faiz. Even bila United dapatkan gol kedua, aku tak rasa pun yang ini akan jadi perlawanan Man United. Asal Lisandro Martinez jaringkan gol kedua tu, dalam kepala aku tak apa dia. Okay, dua-dua aku, I'll take Exactly. it. Any day of the week. Any day of the week. I'll Exactly. take it. Eventually at the end kita score. Dia macam ni Kisha. Eventually kita akan sampai ke persoalan terakhir. This runaway leaders Arsenal bolehkah mereka mencapai objektif utama mereka ketika ini? Objektif ni bukan objektif yang siapa-siapa pun akan jangkakan di awal musim, tetapi terlanjur mereka dah dekat sini sekarang ni. Objektif tu akan menjadi satu perkara yang realistik, iaitu adakah mereka akan memenangi Premier League ataupun tidak. Itu kita akan sampai ke sana. Tapi aku juga nak bagi shout out bukan saja penambahbaikan taktik, bukan saja penambahbaikan pemain, bukan saja penambahbaikan signing. Aku rasa decision making, pembuat keputusan penting dalam
kelab bola sepak Arsenal ni di peringkat board, di peringkat pengurusan, di peringkat sporting director, di peringkat pengurusan first team, di peringkat akademi, aku rasa mereka mendapatkan a substantial improvement dalam department ini. Contoh dia apa? Okey, sebelum ni penyokong banyak memberikan komen yang negatif tentang Arsenal dan juga board ataupun keputusan mereka. Sekarang ni disebabkan Arteta sudah pun berjaya pertengahan musim sudah pun berjaya. Kalau kita kira daripada permulaan musim panas itu sampai ke sekarang ni selepas Piala Dunia, dia dikira berjaya sebab dia bawa Arsenal simply better than what is expected of them by anybody. Okay, dia kata. Dan board tak teragak-agak untuk memberikan ganjaran pada masa tu juga. Buktinya mereka dapatkan Trossard untuk dia. Mereka dapatkan juga Kiwior untuk dia. Ada beberapa penambahbaikan dalam first team tu sendiri. Mereka tak tunggu lama. Mereka tak tunggu lama. Okey, sekarang ni anda bagi kami puas hati selama 6 bulan, ini ganjaran anda. Which aku agak kecewa sebab Ten Hag pun exceed expectation juga di Manchester United. Tak ada siapa jangkakan yang Manchester United akan berada di tempat ketiga sekarang, tempat keempat sekarang. Tak ada siapa jangkakan. Tetapi dia tetap dalam perspektif 6 bulan berjaya. Tapi aku sedikit kecewa yang tak ada penambahbaikan yang instant. Aku tak katakan yang perlu statement signing yang instant, tetapi I mean you get what I mean. Yeah. Faham? Aku sebenarnya to some extent, Faiz, on that part aku sebenarnya faham sedikit, hanya kerana aku rasa Arsenal are where they are dengan kebolehan melakukan keputusan-keputusan sekarang ni hanya kerana dalam 18 bulan lepas mereka adalah sebuah kelab bola sepak that was very well run financially. Tidak mahu ditarik masuk ke dalam mana-mana bidding war, tidak mahu dipaksa untuk membayar harga higher than the market value untuk seseorang pemain. Kerana Arsenal sebelum ini banyak melakukan benda tersebut. Nicolas Pepe, right? So many players kita pernah nampak yang dibawa masuk dengan nilai yang cukup tinggi tetapi akhirnya menjadi kegagalan. Dalam 18 bulan lepas, mereka ada satu refine plan. Dan hasilnya adalah sekarang Arsenal berada dalam kedudukan kewangan di mana sekiranya ada a value for money option, mereka boleh masuk dan terus melakukan perpindahan tersebut. Kita masih tengah recover daripada years of reckless spending. Dan realitinya, the last summer, kita mengeluarkan hampir 200 juta. Dan salah satu pemain tersebut, Anthony 100 juta pun masih belum menunjukkan a full return of investment yet. Aku faham bahawa kita sebagai sebuah kelab perlu menolong Erik ten Hag dengan lebih aktif lah, proaktif lah in the market kan. Tapi aku juga sebagai penyokong Man United boleh accept kalau proses yang perlu dilalui oleh Ten Hag dan Man United sebagai sebuah kelab adalah sama seperti apa yang perlu dilalui oleh Arsenal, dan aku okey dengan benda tu. As long as kita stay patient, kita take our time, sensible purchase, then eventually we will get to that point. Kerana salah satu perkara yang aku sangat jealous, iri hati tengok Arsenal sekarang, bukan saja Arteta dan pemain. Dia sebenarnya dua benda, Faiz. Satu adalah struktur di bahagian atas. Okay? Aku genuinely expect Arsenal untuk go into the bidding war and fight for Modric. Tapi bila mereka tidak melakukan benda tersebut, apa yang aku sedar bahawa ini adalah sebuah kelab bola sepak yang ada prinsip. Dan takkan sesekali pun sacrifice prinsip itu untuk sesebuah signing ataupun untuk sesebuah pemain. You have to work within a structure. Cara mereka memberi masa kepada Mikel Arteta selama 2 tahun di mana dia dicaci, dia dimaki, tetapi mereka ada set standards yang asalkan you meet those standards internally, the project continues. Dan mereka sedang reap the rewards of kepercayaan yang diletakkan terhadap Arteta. Tapi the other thing yang aku betul-betul iri hati Faiz, relationship di antara penyokong dan pemain ini adalah sesuatu yang memainkan peranan yang sangat besar dalam proses kebangkitan sebuah kelab ke arah kejuaraan Liga. Dan aku rasa selepas sekian lama relationship tersebut di Emirates mengalami kesukaran,
aku rasa it is now officially back. Salah satu benda yang aku ingat lagi Jurgen Klopp cakap bila dia masuk Liverpool dulu adalah the most important thing is to activate Anfield crowd. Dan akhirnya dia berjaya activate the Anfield crowd, yang di mana sepanjang 2-3 tahun dominasi Liverpool tu, Anfield memainkan peranan yang sangat besar. And the same thing is happening to the Emirates. Man United ada on days and ada off days. Contohnya beberapa masa lawan Man City hari tu, you know it was a whole different planet altogether. Tapi cabaran dia adalah untuk mengekalkan perkara itu week in, week out. Aku rasa eventually we will get there. Tapi for now, it's completely advantage Arsenal lah. Aku tak nampak, unless ada glaring injuries kepada, aku tak tahulah, Thomas Partey ke, Odegaard ke bahagian depan, ataupun aku rasa Saliba. Odegaard ataupun Saliba. Ataupun Bukayo Saka even kan. It's very difficult to see a team. And even Pep Guardiola mengakui perkara tersebut beberapa Pep Guardiola hari lepas. akan mengakui apa saja. Macam ni Akish ya. Aku cuma tak sama satu benda ni. Kalau kitaran bola sepak itu benar, real, kita akan memasuki fasa di mana kita membesar dulu. Iaitu dua pasukan yang akan fight toe to toe tu akan jadi, eventually akan jadi Manchester United dan juga Arsenal. Aku tak discard Liverpool, aku tak discard Man City ya. Cuma quality tu masih gap in quality tu akan lebih kecil. Okay? Kita akan sampai ke sana. Dan untuk mengulangi rolling all those years dengan macam kata tadi, penyokong dari Emirates melawan penyokong daripada Old Trafford, dua perlawanan satu musim akan jadi dua perlawanan tumpuan yang selama aku rasa 8, 9, 10 tahun lepas ni kita tak dapat excitement tu. Dan I'm looking forward to that. Last question aku untuk hang. Adakah Arsenal akan memenangi Premier League Liga Perdana Inggeris? Aku rasa ya. Aku rasa ya. Dalam setiap season akan ada some defining fixtures yang akan mengubah pandangan hang. Contohnya bagi aku, bila contoh Leicester City punya tahun, when Leicester City won the league bulan Disember, bulan Januari ke apa, yang diorang tewaskan Man City. Bagi aku, that was the defining, at that point yang aku rasa macam, okay, itu dan juga mungkin gol Vardy dekat Liverpool tu. Yes, gol Jamie Vardy dekat Liverpool tu pun defining Contoh moment. boleh tahu dah, oh ni lain ni lain. Correct. Yang ni lain. Kalau untuk Arsenal, adakah perlawanan tu? Perlawanan hari tu, ramai yang sebut North London Derby, tapi bagi aku tak. North London Derby tu not enough feistiness. In fact, not enough challenge. Tapi perlawanan hari tu, di mana Man United memaksa mereka, di mana Varane dan Lisandro Martinez menampilkan satu aksi yang luar biasa di bahagian belakang, di mana United packed them back twice dengan dua jaringan, but they still came out of that game with a win. Amy Lawrence, penulis Arsenal di The Athletic, dia mengatakan bahawa this is the toughest opponent that Arsenal have had this year, and they still came out of it with a victory. So ini adalah defining victory bagi aku, a defining win yang boleh shape the course of your season, yang akan change the mentality of the players from it's no longer about top 4, it's about winning the title. Zinchenko ada cakap itu, yang bila dia masuk dressing room Arsenal after a few wins, bila dia mula cakap dalam dressing room yang, guys, we need to start thinking about the title, ramai yang duk gelap. Tapi lepas game lawan Man United hari tu, not many are laughing anymore. And aku rasa the whole world, not many are laughing anymore. It's a real possibility. And another very important defining moment yang akan set the tempo adalah perlawanan Arsenal Man City yang bakal datang tak lama lagi. Kalau Arsenal win that one, Faiz, aku baru nak cakap pasal tu. Akan ada dua perlawanan lagi yang lawan City kan. Sekarang ni dia 5 mata di depan City, berkelebihan satu perlawanan, Dua perlawanan dengan Man City tu akan jadi game changer.